Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih teman-teman yang tetap terus menyambung lagi dalam daurah Al-Balqi kita sampai edisi Ramadan ini. Terima kasih kepada Kak Zai, Nisa, Niza, Feti, Fena, Zoom kerana bersama-sama di dalam menambah ilmu pengetahuan kita sebagai coach kesihatan mental maupun terapis kesihatan mental, hipnoterapis, terapis neurolinguistik programming di bawah asuhan bimbingan check-in training and consultancy. Sebenarnya Daurah Al-Balqi ini adalah edisi yang eksklusif kepada kalian untuk menambah lagi ilmu di sebalik apa. Sebenarnya mungkin dalam pemikiran Hilmi ke tertanya-tanya sebenarnya saya buat terapi-terapi ni pada klien saya ni sebenarnya rujukan dekat mana sebenarnya. Apa saya buat ni sebenarnya. Dan mungkin juga tertanya-tanya di dalam setting terapi, okey klien tanya, ni buat terapi tu apa? Rupanya bila kita tengok kepada Al-Balqi ini, rupanya inilah yang dinamakan sebagai cognitive therapy. Terapi berasaskan kepada kognitif pemikiran yang dipelopori oleh Al-Balqi pada abad ke-9. Maka kita dah cerita dah pada bab 1 dah cerita, bab 2 dah cerita, bab 2 untuk menjaga kita punya psikologi diri. Jadi pada bab ketiga Al-Balqi kata cara memperolehi kesihatan psikologi apabila seorang telah kehilangan. Nanti klien-klien teman akan bertemu dengan teman semua untuk mendapatkan perkhidmatan untuk kesejahteraan mental dan emosinya daripada gangguan-gangguan mental dan emosi seperti tekanan, anxiety, kemurungan dan sebagainya. So macam mana cara kesihatan psikologi apabila seorang itu telah kehilangannya? Al-Balqi di dalam manuskrip Rezeki Jiwa Abu Zaid Al-Balqi Masalihul Abadan wal Anfus yang disebut seperti mana tubuh badan manusia dapat dirawat sama ada secara dalaman. Dalaman ni pengawalan terhadap jenis makanan. Dalaman cara pemakanan kita macam mana. Kita ambil apa makanan-makanan kita yang kita ambil. Bersifat pedas, bersifat panas, bersifat sejuk atau bagaimana. Atau dia kata kalau badan pun dapat dirawat mungkin melalui cara pemakanan tadi tu. Jenis makanan apa yang sesuai untuk badan kita. Dan secara luaran juga pengambilan ubat-ubatan atau pengamalan diet istimewa. Jiwa juga, dia kata nafs, jiwa diri dalam kita juga boleh dirawat melalui kaedah dalaman dan luaran. Maknanya kata, kat sini pun menggunakan dua kaedah. Yang Al-Balqi kata dalam bab ketiga, cara memperolehi kesihatan psikologi diri apabila telah kehilangan. Seseorang telah kehilangan jiwa dalam dia sehingga terganggu mental emosi, tak boleh tidur malam, insomnia dan sebagainya. Happy ya. Nisa dia, Niza ya. Lin ya, Feti, Fena ya. Jadi boleh juga dia kata jiwa kita boleh dirawat dengan dua bentuk. Satu bentuk ini. Kedua dalam bentuk suara sama lah dia kata kalau tubuh badan kita boleh dirawat luar dalam, tubuh badan fizikal luar dalam boleh dirawat, manakan pula lah dia kata dalaman diri kita pun boleh juga dirawat dalaman dan luaran. Baik, kita telusuri apa lagi yang dikatakan. Merawat jiwa secara dalaman adalah membentuk serta memperbaiki fikiran dalaman jiwa yang dapat menetralkan gejala psikologi. Maknanya kata kalau dari aspek dalaman ni disebut apa? Bentuk dan perbaiki fikiran. Pertama, bentuk dan fikiran. Fikiran dalaman. Fikiran dalaman kita macam mana? Kita kena bentuk dia.
supaya dapat menceritakan gejala psikologi. Sementara luaran pula, dia kata macam mana? Ada orang kata fikir macam mana pula nak kata orang nak memperbaiki luaran. Okey, nak memperbaiki luaran kita ni, kalau ada gangguan mental, mesti Al-Baqi kata perlu ada dua perkara. Pertama, dengan nasihat dari pakar. Nasihat pakar. Pakar yang betul-betul pakar. Bukan sekerat jalan. Jumpa apa? Mendapat bimbingan pakar seperti terapis atau kaunselor, terapis atau kaunseling, okey, dan sebagainya. Yang ada kait lapan dengan pemulihan mental dan kejiwaan. Psikiatris kita, psikiatris. Sebab tu para terapis yang minta Allah sekalian, kos kesihatan mental sekalian, Nizam, Nisa, Hifni, kalian kena tahu. Okey, bila kalian handle klien kalian kena tengok bab yang ketiga ini, cara kesihatan psikologi yang terdekat. Di atas klien dah, dia dah hilang dah, dia tak boleh tidur malam dah, dia rasa depresi dah, panjangan sangat. Maka teman-teman minta Allah sekalian, ada dua kaedah untuk merawat kejiwaan dalam mandi yang telah hilang. Pertama, melalui apa? Melalui nak membentuk balik dan memperbaiki balik fikiran. Ini prosesnya bukan mudah je. Prosesnya happy ya. Fatty ya, Kak Zai ya, bukan mudah. Nak bentuk balik fikiran yang negatif itu kepada positif bukan satu perkara yang mudah. Dia makan masa. Okey, buang-buangnya untuk membentuk balik ni. Okey, sebelum membentuk dia nak kena kita tengok balik, kena siasat. Bentuk fikiran negatif dulu. Dan akhirnya perbaiki fikiran dalam. Baik. Yang ini memerlukan kepada pimpinan kota dan dia dapat. Orang dalam orang dalam. Jadi kaitlah antara satu sama lain. Okey, clear setakat ni FD. Bagus. Fatty, clear? Bagus. Isa, macam mana? Bagus. Clear. Good. Okey. Fena okey, diam je tu. Okey, diam, sedang mencatat. Bagus. Okey, kita tengok pula. Pengobatan jiwa yang diterjemahkan oleh Al-Baqi, keadaan dalaman, sebut bentuk dan perbaiki pemikiran dalaman diri untuk menceritakan gejala psikologi. Keadaan luaran pula dengan nasihat dan dapatkan pakar seperti terapis, kaunselor dan yang berkaitan dengan makna kata cara nak peroleh kesihatan psikologi yang telah hilang ada dua cara, dan cara ini saling kait main. Cara luaran, dalaman, luaran itu kait main antara satu sama lain. Baik. Okey. Kemudian dia berarti bahawa mereka mendapat perawatan melalui kaedah luaran sama ada merawat kesakitan tubuh badan maupun kesakitan jiwa lebih mendapat banyak manfaat serta kejayaan berbanding rawatan dengan kaedah dalaman. Yang ini dinyatakan di dalam manuskrip Al-Baqi bahawa dia mengakui bahawa kaedah luaran ini lebih cepat untuk merawat kesakitan. Sebagai contoh, kalau demam, badan tak sihat, makan Panadol, makan ubat, selesai. Cepatlah sembuh. Yes, dia akui. Okey, benda ini dia benar. Namun perlu diingat bahawa dua sebab. Pasal apa dia kata? Dua sebab kaedah luaran berjaya dalam manuskrip Al-Baqi dia kata. Kerana yang pertama, faktor pertama, manusia secara amnya itu menerima pandangan dan pendapat orang lain. Maknanya pendapat orang ketiga. Katakanlah ni. Katakan ahli kemurungan, dia tak tahu nak pergi handle mana, dia jumpa dengan mak dia, katakan. Ni mak dia. Dia kemurungan. Ahli ni kemurungan, dia jumpa dengan mak dia. Okey. Mak dia pun tak dapat faham macam mana ni, apa nak bantu macam mana. Jadi mak dia akan passing pada orang yang ketiga kat sini. Orang yang ketiga ni adalah orang yang pakar. Akhirnya
apa yang terjadi pada Ali? Ali boleh menerima pandangan pakar ini. Itu disebut kaedah luaran. Lebih cepat kerana Ali dapat menerima pandangan dan pendapat orang yang lain terhadap isu yang berlaku pada diri dia. Dan orang-orang yang dalam keadaan gila, dalam fikiran, gangguan mental, emosi, dia memang sukar menerima dirinya sendiri. Macam mana lah aku ni, aku tak tahu macam mana nak buat, aku kena jumpa orang yang pakar. Manakala yang kedua, Al-Balqi kata, pasal apa kaedah luaran ini lebih cepat, dia lebih berjaya, cepat. Kerana seseorang yang menderita gejala psikologi, kebiasaannya sukar dan tidak dapat memikirkan dengan jelas bagaimana untuk mengatasi. Makna kata, Ali tak tahu macam mana cara nak atasinya, dia dah menderita anxiety lama, tak tahu nak buat macam mana, dia berjumpa dengan orang pakar. Orang pakar pun membimbing dia sehinggalah dia berjaya dari keluar dari isu kemurungan dia dan ianya dianggap berjaya kerana yes, tubuh dia kembali sihat, bertenaga, bagus, keluar daripada kemurungan. Yang ini yang dinyatakan dalam manuskrip Al-Balqi ini, dia mengakui bahawa kaedah luaran lebih berjaya. Namun perlu diingat, dia kata, help me ya. Nizah ya. Feti ya. Fena, diingat. Kita tengok, prinsip am. Pemikiran tak dapat fikir dengan jelas bagaimana untuk atasi masalah yang berakibat dari psikologi. Jumpa orang pakar, manusia menerima pandangan dan beberapa orang lain makan Panadol, makan ubat, kembali sihat, bertenaga. Ini kaedah luaran disebut oleh Al-Balqi. Rawatan kaedah luaran disebut oleh Al-Balqi. Kemudian, walau bagaimanapun, Al-Balqi kata, jangan sok sangat kepada kaedah luaran semata. Dia kata, perlu juga dilihat dari aspek kaedah dalam. Bukan hanya kaedah luaran semata, tapi juga kaedah dalaman. Juga. Kaedah dalaman ini adalah apa dia? Seseorang mampu menghasilkan pemikiran positif di dalam jiwanya untuk membantunya dalam mengawal gejala-gejala emosi tersebut serta menghilangkan keresahan mereka. Fikiran dan kepercayaan. Thought, dan belief. Thought, belief. Pemikiran dan kepercayaan yang tenang ini tidak akan dapat dihasilkan semasa dalam keadaan berpenyakit, dalam keadaan penyakit. Ia dapat dipupuk dan dikembangkan dalam keadaan relaksasi dan disimpan dalam ingatan untuk mengembalikan kesedaran setiap kali seseorang mengalami gejala itu. That's why 4 teknik terapeutik Al-Balqi tadi itu yang kita practice tadi kat atas diri kita tu ya, Niza, Feti ya, Kak Zai, ianya dapat memperolehi fikiran dan kepercayaan diri yang baru dengan tenang melalui keadaan relaksasi. Dan bila kita berada dalam keadaan relaksasi yang dibimbing oleh pakar, maka apa yang akan disimpan dalam otak itu adalah fikiran yang baru, kepercayaan diri yang baru untuk kita keluar daripada isu gangguan mental emosi dengan cepat. Inilah yang dikatakan oleh Al-Balqi pada bab yang ketiga. Yang ini cara memperoleh kesihatan psikologi apabila telah hilang dari diri. Jadi sekarang ni, kalau ada apa-apa pertanyaan, nanti boleh bertanya di WhatsApp saya, dan personal dan sebagainya. Bagus. Good. Macam ni lah. Rawatan kaedah dalaman disebut oleh Al-Balqi. Prinsip nafs jiwa dalam diri menghasilkan pemikiran positif di dalam jiwanya. Pergi kepada apa? Hasilnya dapat mengawal gejala-gejala emosi yang menghilangkan keresahan. Bila dah dapat menghilangkan keresahan diri mereka, diri pesakit kalian,
maka dia akan melahirkan apa? Melahirkan satu bentuk fikiran dan kepercayaan diri bahawa diri memperolehi ketenangan. Alah, macam ni, Nisa dah handle klien kan, Rena pun dah handle klien kan, Kak Zai pun dah handle klien. Jadi akhir perkataan dekat hujung mulut mereka ni, sebenarnya klien nak apa? Nak tenang. Mereka nak ni, tenang. Tenang. Tenang inilah dia dikaitkan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Maka sebenarnya ramai orang yang rasa hidupnya gelisah, jiwanya resah gelisah, tekanan semata-mata mental tertekan, emosi tertekan kerana telah kehilangan jiwa diri yang tenang. Maka tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ahli terapis profesional kesihatan mental maupun coach kesihatan mental mengembalikan semula ketenangan ke dalam diri klien tersebut. Melalui cara apa? 4 teknik terapeutik yang kalian pelajari dalam manuskrip Al-Balqi ini dapat membantu kalian untuk memulihkan kembali dalaman diri pesakit kalian. Gitu. Rupanya kan, bila Cikgu kenang balik 10 tahun dah buat dalam bidang pengurusan anxiety, pengurusan tekanan, kemurungan berkelain ini. Sebenarnya inilah yang Al-Balqi sentuh pada abad ke-9. Nak pulihkan tu, pulihkan dalaman jiwanya, nafs dia, mengenali sifat-sifat itu. Lepas tu connect dengan kognitif dan akhirnya ujung tu klien nak jiwa yang tenang aja. Itu je jawapannya Happy. Itu je jawapannya Niza. Klien nak tenang. Itu dia jawapannya Kak Zai. Tenang itu letak kat mana? Tenang itu letak kat sini kan? Tenang itu letak di dalam nafs diri yang tingkatnya adalah mutmainnah, iaitu menuju kepada jiwa yang tenang. Clear setakat ni? Oh, Al-Balqi ini dia buat relax je. Simple. Namun dia memberikan bekas yang dalam pada kita sebagai coach kesihatan mental maupun terapis kesihatan mental untuk membantu kita punya klien dalam setting therapy. Okey, clear. Bagus. Kita sambung. Jadi, rumusan dalam bab ni sebenarnya simple je kan sebenarnya. Namun yang simple ni nak buat ni. Yang penting, kalian yang mempelajari dalam daurah Al-Balqi kali ini, kalian sebagai terapis, hipnoterapis, coach kesihatan mental perlu menterjemahkan terus apply di dalam anda punya sesi coaching kesihatan mental, sesi pengurusan tekanan dan sebagainya. So, rumusan dalam bab ni, apa yang nak ditekankan oleh Al-Balqi adalah sekiranya seseorang yang mendapatkan kesihatan psikologi mereka yang telah hilang, dalam diri mereka itu dah hilang, ianya boleh didapati semula dengan mengaplikasi apa? Kaedah luaran, kaedah apa? Luaran dan kaedah dalaman. Kaedah dalaman dapat menjadi sumber awal. Ini kaedah dalaman ini adalah sumber awal. Preventif. Untuk membantu terhadap seseorang sekiranya kaedah luaran tidak ditemui, untuk membantu seseorang yang sedang mengalami gejala-gejala psikologi. That's why lah betapa pentingnya pada bab ketiga ini, yang ini cara memperbaiki psikologi diri yang telah hilang. Caranya Al-Balqi kata apa? Ada 2. Cara yang pertama luaran, kedua dalaman. Cara luaran dengan usia pakar, terapis, kaunseling, pergi ada sesi kaunseling, pergi jumpa psikiatris. Ni
Kepada rakan-rakan teman-teman yang mata Allah sekalian, para pendengar dan juga coach kesihatan mental yang dibimbing oleh Tim Training Konsultansi dan Terapis, sarankanlah kepada kalian punya klien, jumpa orang pakar, jumpa psikiatris kalau nak tahu diri itu ada gangguan-gangguan mental maupun emosi. Lepas itu barulah datang berjumpa dengan terapis-terapis yang berpotensi untuk membantu kalian. Baik, kemudian dalam sebenarnya adalah membentuk dan baiki fikiran dalaman diri. Maka terhindarlah daripada bentuk tekanan, stres, kemarahan meluap-luap, berapi-rapi dan sebagainya. Baik. Dan di dalam manuskrip Al-Balqi ini disebutkan juga di dalam memahami kesihatan psikologi ini, Abu Zayyad turut merujuk kepada konsep Islami. Pusat kawalan jiwa itu kat mana? Pusat kawalan jiwa, nafs itu berada di dalam hati. Dalam hati apa ada? Dalam hati ada nafs. Yang disebut sebagai pusat kawalan utama. Ini selari dengan sabdaan Nabi SAW, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, iaitu hati. Apabila hati ini baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya, seluruh dirinya baik, dan amal perbuatannya manusia itu pun baik. Dan apabila hati ini rosak, maka rosaklah seluruh diri, amalan perbuatan manusia tersebut. Ingat dah, ianya adalah hati. Sahih Bukhari dan Muslim. Inilah secara keseluruhan rumusan pada bab yang ketiga di dalam manuskrip Masalihul Abdan wal Anfus. Selamat beramal kepada para terapis dan juga kepada coach kesihatan mental yang dibimbing di bawah Tim Training Konsultansi. Kita akan sambung pada bab keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.